Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang masih lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kelapangan masa untuk kita, dan juga kita bersyukur kepada Allah di saat-saat Allah menguji ramai kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dengan ujian-ujian yang berbagai-bagai sehingga mereka terlepas dalam siri menuntut ilmu, dan Allah telah memberi ruang kepada kita dan kita memuji Allah dengan sebenar-benar pujian, dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah istiqamahkan kita dari sudut beramal dengan ilmu tersebut, dan yang paling penting Allah berikan petunjuk untuk kita terus beramal dan kita mengharapkan amalan kita ini diterima oleh Allah dan memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita di akhirat kelak, yang menyebabkan kita boleh dimasukkan ke dalam syurga. Dan kita dah katakan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan golongan-golongan yang terbaik ini, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, di kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan para orang-orang yang saleh. Baik, jadi insya-Allah ya, di pagi yang mulia ini, di hari Jumaat, rasanya di kalangan kita telah menunaikan salat sunat duha, dan juga ada yang telah menghabiskan surah kahfinya, dan mudah-mudahan ya, jadikan ianya sebagai amalan kita harian, mingguan, surah kahfi, dan harian solat duha kita. Semoga kita dapat beramal seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah, dan mendapatkan fadilat-fadilat yang terlalu besar ya selepas kita melakukan kewajipan. Ya, setelah kita melakukan kewajipan, mendapatkan fadilat yang besar dengan amalan-amalan yang Allah telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita untuk beramal dengan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini kita sambung balik pelajaran kita. Maaf. Dengan tajuk pada muka surat 233, dengan tajuk tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Ya, tergesa-gesa itu adalah dari syaitan, al-ajalatu minasyaitan. Ya. Baik. Pada muka surat 233 ini diberikan tajuk besar tergesa-gesa, al-ajala, yakni tergopoh-gapah. Tergopoh-gapah itu adalah dari syaitan. Hadis yang ke-70 dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah dari perbuatan syaitan. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dia mengatakan hadis hasan. Baik, hadis ini hadis sahih hasan ya, yang mengisyaratkan kepada kita bahawa al-ajalah, tergopoh-gapah dalam sesuatu pekerjaan, maka dia boleh merosakkan kerja baik, kerja buat yang kita lakukan. Ya, itu tergopoh-gapah. Ya. Jadi perbuatan tergopoh-gapah itu tidak digalakkan, apatah lagi jika memerlukan pekerjaan itu kepada pemerhatian yang teliti. Ya, memerlukan penelitian yang teliti, yang memerlukan kemahiran pula tu. Jadi semua perkara itu memerlukan teratur dan tersusun dan perlu dibuat dengan tenang. Baik, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, maka kita lihat kandungan hadis. Pertama, berhati-hati dan tenang merupakan modal utama dalam menyelesaikan segala masalah. Ya. Disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim bahawa Nabi bersabda, "Man kana rifqu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah ketenangan itu berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Ya. Itu dia.
Ar-rifqu, lembut dan ketenangan ini, dia boleh menguasakan sesuatu. Oleh kerana itu para duat, para pendakwah ataupun kita dalam bidang dakwah ini, kita tidak boleh tergopoh-gopoh dalam menyeru manusia untuk mengikut agama tauhid, agama yang sebenar ini. Tetapi kita perlu penuh dengan kesabaran dan sifat-sifat yang terpuji. Ya, perlu dihiasi untuk mendapatkan ya orang-orang menerima kebenaran ini. Kerana kita berada pada masyarakat zaman sekarang ini, ramai orang yang inginkan kepada Quran dan Sunnah, tetapi ditolak dengan akhlak ataupun perbuatan, cara kita bermuamalah dengan masyarakat. Rasulullah SAW kita menyaksikan orang menerima dia adalah disebabkan akhlak dia. Kebenaran yang dibawa, lepas tu akhlak yang cantik, maka itu yang menyebabkan orang boleh menerimanya. Kalau mereka tak terima kebenaran itu pun mereka mengakui akhlak Rasulullah. Subhanallah, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Sesungguhnya kamu Muhammad di atas akhlak yang amat tinggi. Akhlak Rasulullah amat tinggi. Sayang masyarakat kita, terutamanya anak muda, yang mana mereka seharusnya mengetahui akhlak Rasulullah adalah akhlak yang tinggi. Tidak perlulah diikut dengan akhlak-akhlak barat ataupun akhlak-akhlak artis ya, yang sudah tunggang langgang kehidupan mereka. Kita masih lagi mengikut kehendak hawa nafsu kita, mengikut orang-orang barat dan mengikut contoh-contoh orang yang tidak beriman, ataupun kita mengikut contoh-contoh ahli bid'ah. Ya, ini di antara penyakit umat disebabkan kejahilan. Kalau kita ada pegangan yang kuat yang meyakini bahawa akhlak Rasulullah akhlak yang tinggi, fattabi'u, maka ikutlah. Baik. Kedua, semua perkara yang memerlukan kecermatan, berhati-hatian serta pemikiran tidak seharusnya diselesaikan dengan tergesa-gesa. Namun ia harus ditelaah terlebih dahulu dan berbagai aspek sampai terlihat tanda-tanda kemungkinan keberhasilan jika dijalani. Okey. Jadi sesuatu perkara yang amat penting, terutamanya berkaitan dengan urusan-urusan besar. Pasal tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu di antara perkara-perkara yang orang yang mudah dapat scammer ni, dia tergopoh gapah. Ya. Sama ada scammer ataupun nak cepat kaya, jenis tak mau fikir banyak, nak untung cepat, ya, maka dia ni mudah mendapat ditipu oleh orang. Dia memerlukan ketenangan apabila sampai satu perkara setengah tu yang saya tengok sendiri, ya, orang tu nak kita beli tu, dia berbagai-bagai cara dan minta kita memberi jawapan secepat mungkin. Bila kita nak bagi jawapan secepat mungkin, tahukah kita bahawa kita tak mampu untuk berfikir dengan baik? Maka di situ akan terjebak. Sedangkan kita lihat, keuntungan besar ni, ya, keuntungan besar, tetapi kita tidak tahu bahawa di sebalik keuntungan ada kerugian yang amat besar. Ya, melalui kita lihat orang-orang yang kena scammer, yang tergopoh gapah, membuat keputusan, ya, macam orang telefon kata nak bayar duit begini kan. Itu di antaranya. Lepas tu tawaran-tawaran hebat yang tidak boleh kita berfikir panjang, terima aja. Ya. Rupanya penipuan telah berlaku. Ya. Maka ketenangan dalam berfikir itu tak ada. Berfikir memerlukan ketenangan. Oleh kerana itu para hakim dia tidak boleh menghukumkan seseorang tergopoh gapah. Kita menjadi ibu dan bapa nak menghukum anak pun tidak boleh tergopoh gapah. Dengar dan teliti kan. Ya, tuan-tuan dan perempuan, benda ni amat penting. Terutamanya anak-anak kita yang kita jaga, yang kita didik supaya mereka ini, ya, tidak kita menghukum dengan hukuman yang salah, yang menyebabkan kita berdosa dan dia terasa dan akhirnya sampai ketua dendamnya kepada kita. Amat penting tu. Kerana apabila kita tergopoh gapah dalam membuat keputusan. Dan begitu juga dalam masalah-masalah, ya, kenapa orang lelaki itu diberikan kekuasaan ataupun kekuatan untuk mentalakkan isteri dia? Kerana pada lelaki ada sifat sedikit yang Allah berikan, sifat ketenangan dia, berfikir panjang. Orang lelaki dia tidak cepat bertindak. Dia akan fikir panjang-panjang, lama dia fikir, ya. Melalui pengalaman saya, ya, subhanallah, ya, dia tertekan
seorang lelaki ni dia tertekan sangat-sangat kehidupan dia. Ya. Tapi lah peringkat awal sampai ada anak dua, itulah anak dua itu dia sampai anak tu dah kira dah bekerja lah. Ya. Seorang dah berkahwin bekerja. Tapi dia katakan memang ya kalau nak balik rumah tu dia duduk lama dekat kereta dia. Pasal apa? Balik ada je salah. Balik ada je salah. Tapi dalam bab-bab yang begini, tuan-tuan dan perempuan, Allah telah memberi kekuatan kepada lelaki ya untuk menguasai bab talak ini, nak memutuskan sesuatu, maka dia perlu juga membuat keputusan. Kalau dah saat begitu, kalau dah sampai 20 tahun tak ada, maksudnya tidak ada ketenangan, maka dia kena buat keputusan sesuatu. Jangan biarkan benda yang ada pada tangan dibuangkan begitu saja. Dia mampu bertindak, tetapi berikan peringatan. Dia datang bertemu dengan saya. Ya, subhanallah. Dia kata hampir 20 tahun dia memang begitu keadaannya. Dia tak boleh balik. Tertekan sangat-sangat dengan perangai isterinya yang sentiasa menyalahkan dia. Ya, menyalahkan dia. Apa juga ya, salah. Semua salah. Ya, tak ada yang tak salah. Semua salah. Masuk je rumah, mula letih. Ya, dia kata letak aja, masuk je, start letih. Ya, sampai sampai hari dia minta saya punya pandangan. Wallahualam, saya pun tak tahu apa kesudahan ni. Cuma saya mengatakan sesungguhnya Allah berikan lelaki memang begitu kehebatan dia, kesabaran, sabar. Dia fikir panjang, lelaki ni fikir panjang. Dia telah mengambil seorang isteri, dia ambil sendiri, dia yang pilih, maka dia menjaga, cuba nak menjaga hati. Dia cuba sedaya upaya. Bukan tak bagi. Semua alhamdulillah dia rezeki dibagi, segala-gala kereta dibagi, apa semua, ya, tapi masih juga tak boleh. Maka di situ dia minta pandangan. Saya katakan Allah juga bagi kepada lelaki ya, satu kekuatan. Kita tak nak gunanya, tetapi kalau sampai tahap kita cuba jaga hati dia, tetapi dia tak pernah nak menjaga hati kita, dia tak pernah nak ambil berat tang kita je yang terpaksa ambil berat, itu pun dalam keadaan dah terlampau sangat dia terasa, maka di situlah dia terpaksa nak buat satu keputusan tapi tak sampai hati lagi. Ya. Lalu saya mengatakan Allah telah berikan kekuatan talak sebagai pengajaran kepada wanita. Kalau seorang itu tahu, seorang isteri itu tahu kebaikan suami, ya, bila dia kena talak dia akan menghargai selepas itu, memang dah tak gunalah. Dan seorang lelaki ada keputusan dia tersendiri. Ya. Maka saya katakan gunakan ini, tapi berbincang dengan anak-anak dulu. Saya kata berbincang. Anak-anaknya memang dia kata anak-anak dah memang tak setujulah dengan perangai mak tu, dia lebih kepada ayah-ayah. Tetapi saya kata berbincang, buat keputusan lepas tu. Supaya kita lihat ataupun bagi peringatan, tapi ialah mereka mencabar, kan? Mereka mencabar. Berani talak lah, kan? Mencabar. Okay? Cuma dia memikirkan pasal anak dah besar, apa dah besar, itu orang lelaki. Ya, beza. Ya. Berbandingkan dengan seorang perempuan, kalau Allah berikan talak, rasanya dalam sehari mungkin beberapa kali orang lelaki kena talak. Ya, orang lelaki kena talak. Ala kulli hal, nak menceritakan keputusan ini bukan satu keputusan yang mudah. Oleh kerana itu bagi saya, mereka-mereka yang bermasalah dalam rumah tangga, yang pertama sekali, ya, memang kita berumah tangga memerlukan ketenangan. Maka apa-apa juga masalah, kalau ada kronik sangat, jumpalah mahkamah untuk mendapat nasihat. Itu bagi pandangan saya. Kerana apa? Jangan jumpa orang kiri dan kanan yang boleh membawa kepada kehancuran ataupun tidak kebaikan. Tak ada kebaikan. Jumpa mahkamah, minta mahkamah buat keputusan, bagi pandangan, dan akhirnya insya-Allah kalau kita bagikan orang kiri dan kanan kita, dia akan menjadikan satu perkara yang lebih besar. Apa dia? Mengumpat, mencela, memaki, dia mengumpat suami, mengumpat isteri. Jadi benda yang tidak baik. Ya, oleh kerana itu pergi mahkamah, settlekan dengan cara yang baik. InsyaAllah, ya, melalui pengalaman kita dan juga beberapa orang kita nampak, ianya mendatangkan kebaikan. Bila dia mengetengahkan dirinya ke mahkamah, tak kira lelaki ataupun perempuan. Tapi dengan syarat kita buat tu betul. Perjalanan hidup kita tu betul. Ya, perjalanan apa yang kita lakukan tu betul. Maksudnya kalau sekadar teknikal tu, mahkamah dia tak akan ambil kira. Ya, tetapi apa nafkah kita terjaga, akhlak kita terjaga, apa semua terjaga, maka jalan. Itu yang terbaik untuk menenangkan diri kita
ya, dan biarkan dia dengan urusan dia. Itu dia. Jadi ketenangan itu amat penting untuk memastikan perjalanan seorang itu betul. Baik. Ketiga, menempuh metod yang paling bijak dalam menyelesaikan segala persoalan menjadi sebab keberhasilan dan terhindar dari kesan negatif yang mungkin timbul. Kerana itulah agama yang mulia ini selalu mendorong umatnya agar bermusyawarah dalam menyelesaikan segala perkara. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Asy-Syura, ya, dengan maksudnya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah. Dan dalam surah Ali Imran, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Yakni Allah telah mengajarkan Rasulullah SAW untuk membuat keputusan, ya, yang mana memerlukan musyawarah, maka musyawarah. Perbincangan yang mendatangkan kebaikan. Jangan perbincangan bincang je tapi tak ada produk yang dikeluarkan atau perkara-perkara yang baik ditimbulkan, tak guna. Ya. Keluarkan idea-idea, berbincang. Kalau ada dalil memerlukan dalil, maka kita keluarkan dalil. Tetapi kalau ada pengalaman memerlukan pengalaman, yakni tidak ada urusan yang berkaitan dengan agama, maka gunakan pengalaman. Baik. Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah Ta'ala mensyariatkan kepada para nabinya untuk melaksanakan solat istikharah agar yang bersangkutan dapat menggabungkan antara petunjuk Allah untuk mengatasi sebuah persoalan dengan pendapat manusia yang merupakan hasil musyawarah. Ya, itu pasal suatu perkara itu kita kena melakukan satu tindakan yang cukup cantik. Apa dia? Istikharah. Ya, masalahnya masyarakat kita bila sebut istikharah bab kahwinnya, ya, itu pun kahwin dulu tak ada istikharah. Sebahagian daripada kita kan. Ya, InsyaAllah ala kulli hal tak menjadi masalah, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabat supaya melakukan istikharah dalam semua kerja, ya, supaya Allah memberikan petunjuk dia jalan yang betul. Di dalam hadis apabila dalam doa, dalam siri doa istikharah, ya, yang disebutkan anta a'lamul ghuyub, ya, kamu adalah Tuhan yang maha mengetahui tentang perkara yang ghaib yang akan datang. Kerana istikharah ni meminta satu keputusan daripada Allah untuk memberikan jalan kepada kita, jalan penyelesaian untuk membuat satu keputusan yang baik. Oleh kerana itu istikharah Rasulullah ajarkan para sahabat seperti mana dia mengajarkan Al-Quran. Doa istikharah tu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya, begitu. Doa-doa yang dibacakan penuh dalam bentuk memuji Allah dengan sifat-sifat yang agung. Kita mengiktirafkan diri kita, ya, kejahilan kita. Wala a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Aku tidak mengetahui tetapi kamulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, oleh kerana itu tuan-tuan dan puan memerlukan istikharah. Alhamdulillah, ya, kerja buat kita ni, ya, bila kita berlapikkan dengan istikharah, insya-Allah, ya, insya-Allah kebaikan itu akan berlaku. Baik. Jadi istikharah merupakan satu pilihan yang tepat bagi seseorang yang berhadapan dengan masalah, ya, untuk membuat keputusan. Dan saya katakan istikharah itu bukan untuk kahwin je. Ya, betul ada yang buat untuk kahwin, ya, tetapi kerja-kerja macam saya, ya, alhamdulillah dalam kerja-kerja yang kita nampak begitu besar yang memerlukan kekuatan berfikir untuk merancangan kebaikan diri kita, maka kita lakukan istikharah. Ya, baik. Keempat, okey, dalam bab istikharah ini ada yang bertanya bagaimana jawapan dalam istikharah yang kita lakukan. Ya, setengah orang dia dah cenderungkan pada sesuatu, maka dia tak nak istikharah. Kerana apa? Kerana dia takut kalau dia istikharah cenderungan itu akan lari. Jangan begitu. Ya, kita dah katakan Allah pilih untuk kita dan dia mengetahui perkara yang gaib, insya-Allah dia akan bagi yang baik untuk kita. Jangan kita pula kata aku takutlah pula pasal aku dah suka benda tu. Tak boleh.
Kita masih lagi dalam pencaturan yang kita tak tahu perkara yang gaib. Maka jawapan-jawapan istikharah dia ada dalam beberapa bentuk. Ada yang disebutkan dalam bentuk mimpi. Ya, ada yang berbentuk mimpi, tapi tidak mengiltizamkan jawapan istikharah itu dalam bentuk mimpi. Kadang-kadang ada orang yang dapat berbentuk mimpi. Macam saya pun kadang-kadang dapat dalam bentuk mimpi. Ya, Permulaan yang kita buat istikharah tu, Masya Allah, sampai ke Madinah saya bermimpi. Waktu tu tak pernah sampai ke Madinah. Ya, sampai saya bekerja di sana. Kesan daripada istikharah. Ya. Kemudian yang kedua, jawapan daripada istikharah itu, apa yang kita buat sama ada menjadi ataupun tidak menjadi. Kalau menjadi, itulah jawapan istikharahnya. Kalau tak jadi pun, itulah jawapan istikharah. Ya, senang. Ya. Jadi kita terima dengan rela hati dan tidak perlu rasa sedih. Ya, kerana dalam hadis Rasulullah mengatakan, dalam siri doa istikharah tu, Rasulullah mengatakan tidak akan menyesal orang yang telah memilih Allah sebagai tempat perbincangan dia. Ya, insya-Allah. Baik. Keempat, ada di antara persoalan yang sangat jelas duduk masalahnya sehingga tidak diperlukan pemikiran mendalam untuk mengatasinya, sehingga waktu tidak hilang percuma dan segera dikerjakan. Di antara perkara-perkara yang sudah jelas dalam hal-hal yang menyangkut ibadah dan ketaatan. Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran, lalu firmannya dalam maksud, dan bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhan kalian dan kepada syurga luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, surah Al-Imran ayat 133. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya, jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita supaya kita berlumba-lumba dari sudut mencari kebaikan ataupun mendapat kebaikan seperti syurga. Kita tahu amalan soleh, ada amalan-amalan yang perlu kita tengok betul-betul. Ada amalan-amalan yang terus kita bertindak secara automatik. Misalnya kita nampak benda-benda yang tak baik, ya, di atas jalan raya, kita bertindak untuk membuangnya. Maka itu dikategorikan amalan soleh. Begitu juga bila kita melihat satu perkara yang boleh mendatangkan keburukan, kita bertindak untuk menyelamatkannya, maka itu di antara perkara yang baik. Itu tak perlu nak mesyuarat, nak angkat ke batu tengah jalan tu, ya, yang mengganggu, tak perlu buang. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu, tengah-tengah highway yang besar tu, ya, ada benda, Masya Allah, tadi pun Allah nak selamatkan saya, hantar anak balik pergi sekolah, lepas tu kita pun balik tu, tiba-tiba tergerak dalam hati tu, tak nak ikut kereta belakang tu. Memang tergerak. Kerana waktu tu di belakang kereta laju. Elok pula kereta tu sebelah kiri dia masuk ke depan saya, dan saya pun masuk ke belah kiri pula. Dia masuk ke kanan, saya masuk ke kiri. Ya. Tiba-tiba ada kawasan tu terhalang apa, mungkin sekolah ke apa ke, saya tak perasan. Brake, stop, yang ni brake ngejut, yang ni brake ngejut, rupanya lori belakang tu pum hentak kereta yang di depan saya waktu tadi tu, yang pergi ke kanan. Subhanallah, dia ambil alih tempat saya. Allah pelihara, ya, perkara yang begitu, ya. Itu suatu perkara yang kita tak perasan, yang kita tak tahu. 3 kereta, 4 kereta kena, ya. 2 kereta, 1 lori, Exia, lepas tu kereta apa, ya, tengok Honda. Lepas tu lori, belakang tu lori besar. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Ala kulli hal, nak menceritakan suatu benda, ya, amat penting kita ketahui bahawa benda-benda yang begini perlu berhati-hati. Okey. Misalnya kita katakan satu benda yang perlu kita lihat yang boleh mendatangkan kebaikan, buat. Tetapi tidak semua yang kebaikan yang boleh kita buat. Oleh kerana itu datang pepatah berbuat baik berpada-pada. Kerana ada kadang-kadang kita cuba nak buat baik, berapa ramai yang terkena dengan perkara yang tak baik. Buat baik berpada-pada perlu diambil kira juga. Baik. Tetapi dalam ayat ini, bila kita menyaksikan,
Allah mengatakan, bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhan kalian dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Okey. Kemudian ayat yang berikutnya, fastabiqul khairat, ya, berlumba-lumbalah kalian dalam berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Ali Imran juga, dan mereka bersegera untuk melakukan berbagai kebaikan, mereka itu termasuk orang yang soleh. Ya. Apa juga kebaikan, maka kita lakukan. Maka kita akan meletakkan diri kita termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi pada ayat ini mengisyaratkan orang-orang yang soleh, mereka sentiasa bersedia untuk melakukan kebaikan. Ini kelebihan orang-orang yang soleh. Bersedia. Pap kata ada kebaikan, dia akan mulakan. Pap kebaikan, terus dia mulakan. Nah, ini tabiat yang dikategorikan sebagai orang yang soleh. Baik. Kemudian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah ayyu sadaqati a'zam, faqala anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqr wa ta'mul ghina wa la tamhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulanin. Seorang lelaki menghadap Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah yang dalam kondisi bagaimanakah yang paling besar pahala? Ya, kita nak bersedekah, rupanya dalam siri sedekah ada kategori-kategorinya. Semua dalam siri kehidupan kita ni pun ada kategori-kategorinya. Pejabat awamnya berapa kategori, lepas tu yang lebih tinggi jawatan-jawatan, sehingga tahap yang paling tinggi di bumi kita ialah ya raja, ya sultan dan juga PM. Begitu kedudukannya, tinggi. Dan makin bawah dia berbeza-beza. Ya, berbeza-beza dari sudut amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan. Dan amalan-amalan juga pun begitu. Orang yang solat, bagaimana kedudukannya? Kesempurnaan solat diambil kira. Yang solat sempurna lain, solat tak sempurna lain, solat berjemaah lain, solat seorang lain, ya, solat awal waktu lain, solat akhir. Itu semua tahap-tahap yang berbeza-beza. Jadi dalam bab ini seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, sedekah berkaitan dengan sedekah dalam kondisi yang bagaimana paling besar pahalanya. Dia nak tanya waktu sedekah kondisi yang macam mana. Tak kira ini kaya ke miskin ke, waktu kondisi yang dikatakan ini, ya, bagaimana. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, baginda mengatakan, engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sihat. Okey, kita sihat, waktu ni kita sedekah. Satu. Dan engkau merasa takut, ya, kedekut, kerana takut kamu sedekah kamu akan berkurangan, menjadi miskin atau berkurangan. Dia datang perasaan tu, ya, perasaan sedekah, gangguan syaitan itu dia akan datang supaya jangan kita bersedekah. Betul kata Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ya, berkaitan dengan zakat, ya. Sedekah yang dikatakan zakat, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Wallahu ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kamu kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia menyuruh kamu jangan bagi zakat. Fahsya, ya, bila kita tak bagi zakat sedangkan kita boleh bagi zakat, maka itu adalah perbuatan berdosa besar, haram. Itu dia fahsya. Oleh kerana tu syaitan dia akan mengecut-ngecutkan seorang tu. Macam tuan-tuan dan perempuan masya-Allah yang boleh, yang mampu untuk memberi zakat daripada tiap tahun. Tuan-tuan dan perempuan saksikan, adakah duit-duit tuan-tuan dan perempuan berkurangan? Tak. Orang yang menyimpan emas lagi dia terasa, ya. Emas dia tak usik, ya, tapi harga naik. Dia bayar zakat, dia rasa kekurangan itu. Ya, aku kena bayar zakat. Tapi tahun depannya itu juga emas yang naik.
Ya, bahkan bertambah lagi. Ya, tapi syaitan datang membisikkan supaya jangan dibayarkan zakat kerana dia mengurangkan harta, tetapi tidak begitu. Ya, subhanallah. Jadi orang yang diujikan dengan perkara-perkara yang begitu amat penting, ya. Okey. Jadi di sini beliau menjawab, engkau bersedekah sedangkan engkau sihat dan syahih, ada perasaan kedekut, ya, kerana takut menjadi fakir, kemudian dan ingin menjadi kaya. Okey, ingin menjadi kaya. Oleh kerana itu memang sifat bagi kita, bila nak bersedekah itu dia datang dalam otak kita sekali langsam macam itu. Maka sedekah je, jangan fikir banyak. Kalau dia datang bisikan yang begitu, sedekah je. Itu satu nasihat, ya. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW mengatakan, jika kondisimu seperti itu, janganlah engkau menunda sedekah sampai ajal sudah sampai tenggorok. Jangan sampai dah sampai tenggorok ni, ya, ajal kita yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun tu, ya, bila dah datang ajal tu barulah aku nak bersedekah ke sana ke sini, aku nak melakukan amal soleh. Tak boleh dah. Ya, kerana apa? Dalam hadis hadis ni mengatakan, ya, sedekah sampai ajal sudah disambat tenggorok. Aku, yakni Abu Hurairah berkata, engkau saat ajal berkata untuk si A akan sekian dan untuk si B sekian, padahal hartamu telah menjadi milik ahli warismu. Ya. Kenapa? Di waktu kita dalam keadaan nazak, ya, harta itu dah bukan milik kita. Ingat tu tuan-tuan dan perempuan, harta tu dah kita tak mampu nak buat apa-apa. Nak tulis dah tak boleh, nak berkata dah tak boleh. Alam nazak. Alam nazak dalam kategori alam yang begitu kritikal. Yang memang kita dah melihat malaikat yang datang, dah memang kita nampak apa-apa juga dan amalan soleh dinampakkan. Waktu tu dah tidak guna sedekah kita. Tak mampu pun kita nak bersedekah. Yang mampu hanya angan-angan. Angan-angannya bukan cita-cita. Angan-angan, ya Allah, kalaulah kamu dapat menangguhkan kematianku, ya, laula akhartani ila ajalin qarib, engkau tangguhkan aku daripada kematian ini waktu yang terdekat. Bukan nak waktu lama, waktu terdekat. Mungkin dalam 1 minit, 2 minit, tak cukup tu. 60 tahun yang lepas tak cukup. 70 tahun ke 50 tahun tak cukup. Hanya nak 1 minit, 2 minit. Kerana apa? Tuan-tuan dan perempuan, boleh kita nampak tak? Ya, tuan-tuan dan perempuan, boleh tak kita nampak betapa pentingnya seseorang itu, ya, di saat genting yang begitu, dia dapat menghargai tiap-tiap second usia dia ataupun waktu hidup dia. Jadi Allah masih menghidupkan kita. Apa salahnya, ya, kita beristighfar sedikit, astagfirullah. Kerana orang-orang yang begini orang-orang yang dah nak mati ni, waktu-waktu kecemasan yang begitu, mereka nakkan lidah mereka itu beristighfar kepada Allah. Nak beristighfar saja kepada Allah dalam waktu yang singkat tu. Kenapa? Dia telah menyaksikan perjalanan dia yang akan datang, menggerunkan. Kita je yang tak nampak, tetapi Allah memberitahukan kita di dalam Al-Quran melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita ikut beristighfar, bersedekah. Bayangkan dalam saat begitu baru nak bersedekah, sedangkan kita sihat macam ni, apa salahnya kita sedekah? Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang agak unik bila berkaitan dengan alam kematian ini. Ya, bila kita sampai pada tahap alam nazak ni, adalah alam yang menggerunkan, yang membuat keputusan sama ada sifat kita ni ahli syurga ataupun ahli neraka. Cuba buka surah Al-Munafiqun. Ya, kita buka surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun juzuk yang ke-27. Juzuk 27. Juzuk yang ke 28.
Okay. Surah yang ke-63, juzuk 28, kita ambilkan ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10. Seperti mana yang saya katakan tadi tu. Inilah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-10 kita baca. Wa anfiqu mimma razaqakum min wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, ini waktu yang disebutkan alam nazak. Itu yang dia nak. Ya, orang yang tahu kehidupan di akhirat sana, itulah yang kita nak. Dan ini juga mengisyaratkan di antara perkara-perkara yang boleh menjadikan seseorang itu mati dalam husnul khatimah ialah dengan melakukan sedekah yang ikhlas kerana Allah. Dia akan membantukan seseorang itu memiliki husnul khatimah. Kemudian amalan soleh, berbagai amalan soleh, dan kita tahu bahawa orang yang mati inginkan dia diampunkan dengan taubat dia, istighfar dia. Ya. Maka alangkah indah jika kita di kalangan orang-orang yang belum lagi sampai ajalnya dan kita mampu untuk melakukannya. Ya, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, lakukanlah walaupun sedikit. Ya, kita lakukan. Terutamanya istighfar. Ya, istighfar mudah sangat-sangat. Sambil duduk macam itu saja kita boleh istighfar. Ya, kemudian diikuti dengan bersedekah. Ya, walaupun sedikit, sedekahlah. Ya, walaupun sedikit, sedekahlah. Kalau banyak lagi ahlan wa sahlan. Ya, kalau banyak, masya-Allah tabarakallah, tapi biarlah ikhlas. Ya, kalau sedikit, sedekahlah. Ya, belajar kita bersedekah, menginfak. Ya, infak, bantu. Terutamanya bantu dalam situasi yang sekarang ini. Ya, macam kami sendiri ada institusi tahfiz Al-Quran pun kalau nak membantu, masya-Allah tabarakallah. Baik. Jadi di sini ayat menceritakan bagaimana kedudukan orang-orang yang nak mati dalam mengatakan berharap kepada Allah supaya menangguhkan kematiannya, supaya dia dapat bersedekah dan melakukan amal soleh. Tetapi itu angan-angan. Yang dalam hadis ini mengatakan, ya, apabila ajal sampai di tenggorok, lalu engkau pada saat itu berkata, harta ini untuk si fulan ataupun untuk si fulan, padahal hartamu telah menjadi milik pewarismu. Ya, bila kita waktu kita dah nazak, ingat tuan-tuan dan puan-puan, secara automatik harta ini bukan harta kita lagi. Harta ini adalah harta waris kita. Kita dah tak boleh, kita dah mati dah. Ya, waktu itu dah kategori mati dan tidak ada hak lagi. Maka waktu itulah harta ditinggalkan itu adalah pewarisnya. Ya, ahli ashabul furud, ashabul faraid itu, ya, maka mereka lah yang akan menguasainya jika tidak ditipu. Kalau tidak, orang lain yang ambil. Habis kita. Selama ni kita kumpul sampai berjuta, sudahnya milik itu hanya sedap didengar oleh kita, oh berjuta. Kita nak hidup berapa lamanya lagi? Kalau hidup setahun tu dalam, ya, 20,000 pun dah cukup dah. Tapi kita nak dengar juta, bukan ribu, juta. Ya, maka akhirnya kita tertipu dengan dunia. Ya, kita tertipu dengan dunia. Okey, jadi dalam bab ini hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini terlalu banyak. Semoga Allah telah melimpahkan kepada kita kesiapan untuk mengerjakan amal-amal soleh. Jadi insya-Allah
Tuan-tuan dan perempuan, lakukanlah amal soleh dengan dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan tergopoh-gapah, supaya amalan-amalan yang kita lakukan ini mendapat ganjaran besar, pahala yang besar. Baik. Hadis yang berikutnya, bab yang berikutnya, perangai buruk membuahkan kemalangan ataupun kejahatan. Hadis yang ke-71 dari Aisyah radhiyallahu anha. Asyu'mu su'ul khuluq. Ya. Kemalangan itu sumber dari akhlak yang buruk. Namun hadis riwayat Ahmad ini dikatakan sanadnya terdapat kelemahan. Hadis ini ada kedhaifan dia. Maka bila dhaif ni kita katakan hadis ni dhaif, namun makna dia betul. Ya, makna dia betul disebabkan apa yang disebutkan ini dikaitkan dalam siri kandungan hadis ni. Kita tengok kandungan hadis ni. Pertama, hadis ni dhaif, tuliskan dhaif ya. Pertama, perangai terpuji adalah akhlak orang yang pilihan dari hamba-hamba Allah. Dia, yakni Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya, orang yang menahankan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Ya. Jadi menahan marah dan memaafkan orang merupakan puncak akhlak yang terpuji yang Allah sampaikan kebahagiaan yang abadi. Rasulullah SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu bersumber daripada akhlak yang mulia. Ya, jadi akhlak yang mulia adalah perkara yang penting bagi setiap pribadi. Setiap pribadi mesti ada akidah yang bersih, akhlak yang mulia. Ya, akidah yang bersih, manhaj yang bersih, akhlak yang mulia. Maka barulah dia menjadi satu manusia Muslim yang sejati. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, inna khiyarakum ahsanukum khuluqan. Orang yang terbaik di kalangan kalian adalah paling baik akhlaknya. Maka di sini mengisyaratkan kita bahawa orang yang baik akhlaknya, maka orang itu di antara orang yang mendapat kedudukannya yang tinggi di sisi Islam. Ya, jadi kita kena jaga. Berakhlak kena jaga. Tetapi itulah tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda sekarang ni, kita nak mendapati akhlak yang baik tu agak dah kurang. Kerana mereka telah dihidupkan dengan TV-TV, video-video, akhlak-akhlak barat, ya, masyarakat kita. Sampai budak-budak nak bercakap dengan orang tua pun dah tidak ada akhlak. Ya. Kerana mak bapak pun tidak mengajar. Ya, mak bapak tidak mengajar, akhirnya akhlak rosak di kalangan anak-anak kita. Baik. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah mengatakan, innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata saimi al-qaimi. Sesungguhnya seseorang mukmin itu dapat menyusul darajat, yakni boleh sampai ke satu darajat yang tinggi, ya, yang melebihi, yang banyak, seperti orang yang solat malam tanpa tidur-tidur dan orang yang berpuasa sunat, ya, sepanjang masa. Itu dia. Orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia ini, taraf dia lebih kurang sama dengan orang yang berpuasa sepanjang masa dan orang yang mendirikan solat di malam hari. Tuan-tuan dan perempuan, bakti tinggi, bukan sebarangan. Kita nak bangun tengah malam pun susah. Awak dalam 10 minit atau setengah jam sebelum subuh baru kita bangun. Ini awal malam. Dan kita nak puasa tiap-tiap hari pun tak mampu. Ya, tak dibenarkan pun. Tetapi orang yang mempunyai akhlak yang mulia ini, dia menduduki tangga yang begitu tinggi di sisi Ar-Rahman. Dia boleh sampai tahap yang begitu. Ya, jadi ini di antara kelebihan orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Ya, bila kita bicarakan akhlak yang mulia ini, dari sudut peradaban kita, cara kita berbicara, cara kita menahan marah, cara kita melakukan perbuatan, itu semua kategori akhlak yang mulia, tidak menyakiti orang lain. Ya, maka kedudukan akhlak kita ini sama seperti berjaga malam untuk melakukan solat dan berpuasa di siang hari. Kedua,
Jadi akhlak yang baik faktor meraihkan kebahagiaan, kemenangan dan kesuksesan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Kedua, akhlak tercela akan mendatangkan bencana bagi pelaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Misalnya keluarga, karyawan, buruh dan teman. Akhlak buruk berbuah bencana bagi pelakunya. Dia akan dijauhi bahkan dibenci oleh setiap orang kerana membuat geram dan disingkirkan dari masyarakat. Akhlak tercela hanya mendatangkan malapetaka bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Jadi akhlak yang buruk ini dia tak datang melainkan keburukan. Ya. Itu kita tahu, kita boleh nilaikan sendiri suatu perkara itu akhlak tu baik ataupun buruk. Ya. Alhamdulillah bagi mereka yang telah Allah berikan kelembutan hati untuk berakhlak baik, cara berbicara, cara berbuat kerja, maka bersyukur sangat-sangat. Dan juga kepada orang-orang yang telah lahir-lahir itu Allah berikan ibu bapa yang mendidik, dia bersyukur sangat-sangat. Namun bagi mereka yang tahu dah akhlak mereka tak baik, ya, dalam keadaan yang begitu, berdoalah kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah dan cubalah, ya, cuba membentukkan diri masing-masing. Tajuk yang berikutnya. Bismillah. Dua kehinaan tukang laknat di akhirat. Dua kehinaan tukang laknat di akhirat. Maksudnya dua kehinaan akan berlaku di akhirat bagi orang yang suka melaknati, menggunakan kalimah laknat. Kita telah bahaskan perbicaraan dalam bab laknat ini. Kerana apa? Bab laknat ini adalah satu perkara yang tidak boleh dikeluarkan ikut mulut masing-masing. Ya, walaupun Allah bagikan kita lidah lembut ini tidak bertulang, bukan untuk melaknatkan orang atau mengkafirkan orang, memfasikkan orang, tetapi kita diarahkan untuk berdakwah kepada orang dan mendoakan Allah bagi petunjuk. Ya, itu dia sebenarnya. Tetapi disebabkan lidah tidak bertulang, kita menyangkakan lidah tu lidah kita je, kita tak fikir bahawa itu semua di bawah arahan Allah ataupun di bawah hisab Allah. Akhirnya kita pun buat sesuka hati kita dalam bentuk mengkafirkan, melaknati atau memfasikkan seseorang. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, sifat melaknat, sifat memfasikkan, sifat mengkafirkan ini adalah sifat khawarij. Ya, ini di antara sifat khawarij. Minta dijauhkan. Ya, jangan kita jadi orang-orang yang begini. Baik. Hadis yang ke-72 dari Abu Darda. Rasulullah SAW bersabda, "Innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah." Ya. Para tukang ataupun orang-orang yang suka melaknat ini tidak akan diizinkan memberi syafaat dan tidak akan dijadikan sebagai saksi pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ya, hadis riwayat Muslim. Bagaimana betapa pentingnya dalam bab ini menjaga akhlak kita, kerana kita umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Ya, umat yang akan menjadi saksi di akhirat kelak. Alangkah ruginya kita bila kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang mampu untuk menjadi saksi Allah, tiba-tiba tidak diiktiraf di sisi Allah. Ya, bila tidak diiktiraf di sisi Allah, rugilah kita. Jadi cuba tuan-tuan dan puan-puan buka di dalam surah Baqarah. Ya, juzuk yang kedua. Muka surat 22, surah kedua, juzuk yang kedua, ayat yang ke 143. Bismillah. Baik, jumpa ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul
wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Okey, itu dia ayat dia. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan terpilih, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad yakni sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nampak tak? Bagaimana kita ini akan menjadi saksi Allah di akhirat kelak. Ini kelebihan umat Muhammad. Kita menjadi saksi untuk umat-umat yang terdahulu, yang mana kita membuktikan bahawa ada nabi-nabi yang diutuskan dan membawa risalah dengan cara yang betul. Maka Muhammad adalah nabi yang terakhir, yang mana kita adalah menjadi saksi kepada perkara begini. Itu dia, ya. Sayang tiba-tiba kita yang layak menjadi saksi ini Allah tidak iktiraf kita disebabkan perbuatan-perbuatan kita. Ini jadi masalahnya. Ya. Yang saya tekankan masalah kita beramal dengan amalan. Kalau tidak berhati-hati, amalan kita terbatal. Nampak Masya Allah, Tabarakallah, amalan kita dengan sehebat-hebatnya. Tetapi amalan kita tertolak, terbatal. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati dalam perkara-perkara yang begini. Ya, sebaik-baiknya kita berusaha untuk menjadi orang yang betul-betul mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita ini adalah saksi utama. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saksi utama dalam kes-kes di mahsyar nanti. Rugi kita. Baik. Jadi dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Muslim, innal la'anin la yakunu syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Pada orang yang suka melaknati tidak akan diizinkan memberi syafaat. Ya, rupanya kita ni, ya, sebahagian kita Allah telah memberikan kelebihan-kelebihan yang boleh memberi syafaat kepada kaum keluarga dia kepada berbagai-bagai perkara, ya. Kerana ada syarat-syarat orang yang boleh memberi syafaat ini. Tiba-tiba kita tidak dapat memberi syafaat, sedangkan orang, ya, kita sendiri memerlukan syafaat. Maka kedudukan itu amatlah rugi. Dahlah tidak boleh memberi syafaat dan tidak boleh menjadi saksi, ya, untuk umat Muhammad ini, lagi bertambah rugilah kita. Baik, kandungan hadis. Pertama, hadis ini menjadi dalil haramnya melaknati. Seorang Muslim tidak boleh mengucapkan kerana termasuk mengumpat yang diharamkan dan buruk kalimah yang terlontar. Ya, jadi kalimah laknat ini adalah kalimah yang jahat. Pertama, dia ada beberapa kategori kalimah-kalimah yang jahat ini, seperti kalimah yang dibuat oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, ya, yang mana kalimahnya mengatakan, ya Musa, kami tidak akan beriman dengan Tuhan kamu sehingga kami dapat melihat Tuhan. Itu kalimah yang kufur, ya. Semua kalimah kufur seperti mempertikaikan agama, ya, ataupun mengejek agama, memperlecehkan agama, ataupun melakukan syirik kepada Allah, itu semua kalimah kufur. Sangkut ni. Ya, jadi kalimah itu adalah kalimah kufur yang boleh merosak. Itu di antara kalimah yang paling buruk. Kemudian diikuti dengan kalimah-kalimah seperti ini. Kalimah yang melaknati, kalimah yang mengkafirkan orang, memfasikkan orang, itu kategori yang jahat. Kemudian diikuti dengan kalimah yang mengistihzakan orang, mempermainkan orang, memperlecehkan orang. Dia ikut, ya, kedudukan. Dan ikut kepada orang. Kadang-kadang kalimah itu tidak mengejek. Seperti, kita buat macam itu kan, pada orang. Tak nak lah. Kan, Untuk orang lain, tak menjadi masalah. Tetapi bila dibuat pada mak dia, dia jadi kabair, dosa besar. Nampak tak? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan uff pada ibu kamu dan ayah kamu. Pun tak boleh. Tak ada huruf dikeluarkan, hanya bunyi je. Menyakiti hati kedua orang tua, termasuk kabair, dosa besar.
Tuan-tuan dan puan, satu benda yang perlu ditelitikan balik kedudukan kita. Okey. Jadi kalimah ini termasuk kalimah yang haram. Kalimah yang haram. Kenapa? Kerana orang mukmin tidak dijadikan untuk kerja dia melaknat. Kalimah laknat, kadang-kadang kita tengok kalimah tu nama dia laknat. Kadang-kadang ditukarkan bahasa lahanat lah ataupun anat ke kalimah yang ditujukan maksud laknat. Tidak dibenarkan walaupun dalam WhatsApp, walaupun dalam Facebook. Tak boleh nak ucapkan sesuka hati kita. Kalimah ini yang dalam hadis Rasulullah SAW, ya, saya pun buat buku tu, ya, 101 yang dilaknati oleh Allah, Rasul, para malaikat dan orang-orang mukmin. Ya, dia ada kalimah dia yang mana kalimah laknat ini dia akan, bila dia keluar daripada mulut seseorang tu, laknat, kafir, fasik, dia keluar, dia akan cari, ya, kepada siapa ditujukan. Kalau dia kata tuju kepada seorang tu, dia akan tengok sifat-sifat orang ni ada ke tidak. Kalau tak ada, dia akan pergi, keluar, dia balik, naik ke atas langit, lepas tu dia turun ke bumi, dan dia balik kepada diri orang yang melaknatkan, orang yang mengeluarkan perkataan laknat, perkataan kafir dan fasik. Ya, tu dia, dahsyat sekali. Dia pergi cari. Bagaimana? Bagi saya ada hadis, saya beriman. Saya tak banyak bicara dalam bab ini, kerana persoalan-persoalan gaib yang begini memerlukan keimanan. Dia akan mencari siapa yang melaknati, tak jumpa, maka dia akan kembali kepada orang yang mengeluarkan perkataan laknat atau kafir atau fasik. Maka orang tu mempunyai sifat laknat, sifat fasik dan sifat kafir. Begitu sekali. Ya, Allah jadikan makhluk. Dalam istilah bahasa lain pun, mengikut bahasa-bahasa kampung, bahasa-bahasa ni, macam saya di kampung saya Perak dahulu, orang tak sebut laknat kamu, tak, ya, melaun, dia sebut melaun. Ya, kita dulu manalah tahu melaun apa. Melaun rupanya mal'un. Mal'un yang maksud dia dilaknati. Melaun dia dah, ya. Subhanallah, saya bila kita dah besar, kita dah belajar, oh, orang kita ni sebut perkataan begitu, melaun betul dia tu. Ya, dilaknati betul. Tak boleh. Hukumnya sama. Ya. Jadi kita jagalah adab-adab kita dari sudut berbahasa. Kedua, Nabi menjadikan tukang laknat, keseksaan tidak diterima kerana persaksian hanya boleh diambil daripada orang yang adil. Ya, orang-orang yang suka melaknati ini termasuk dalam kategori orang yang fasik. Ya, orang yang fasik. Tuan-tuan dan perempuan, tengok kepada akhlak anak kita, cara berbicara. Kalau bahasa-bahasa kotor dibuat, maka orang dia kategori anak yang fasik. Maka kita perlu betulkan. Ya, jangan sampai dia membawa kalimah-kalimah yang buruk sampai hari tua dia, yang telah menjadikan rutin dia untuk menyebut kalimah-kalimah yang begitu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu, mak bapak kena jaga supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tuan-tuan dan perempuan, kena jaga adab kita, akhlak kita, jaga. Walaupun dengan anak kita, tidak boleh nak bercakap perkara yang tak baik. Ya, salah. Kerana ia merupakan satu didikan pada mereka. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, dan dari saksi-saksi kalian redai. Ya, saksi-saksi kalian sehingga siapa saja yang tidak diredai, maka dia tidak boleh untuk dijadikan sebagai saksi. Dia juga tidak berhak untuk diberikan syafaat, kerana tidak termasuk golongan yang diredai oleh Allah dan kaum mukmin. Ya, jadi itu adalah syarat yang penting untuk memastikan kita ini diredai oleh Allah dan kaum mukmin dengan akhlak kita yang mulia. Jadi jangan kita melaknati, dan saya rasa kita bukan kalangan orangnya. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah kerana kita tak biasa dengan kalimah-kalimah yang begitu. Ya, tak biasa, dan kita tak pernah nak ikut. Alhamdulillah, pertama kita doa kepada ibu bapa kita yang telah mendidik kita supaya jangan berbicara dengan kata-kata yang tidak baik. Baik.
Ketiga, secara zahir hadis ini mengandung penjelasan tentang tidak diterimanya kesaksian dari golongan tukang laknat berlaku umum di dunia dan di akhirat. Di dunia ini dinilai gugur keadilannya sehingga tidak boleh dijadikan saksi untuk suatu persengketaan yang memperebutkan hak milik. Sedangkan di akhirat, iaitu tak kala seluruh umat mempersaksikan bahawa para rasul telah menyampaikan amanah dengan baik, maka tukang laknat tidak diambil persaksiannya oleh para nabi, kerana yang dijadikan saksi pada saat itu hanya golongan mulia dan mereka memang sangat tidak layak untuk dimuliakan. Dengan arti kata lain, kalau orang tu tak jaga lidah dia, maka jangan harap di akhirat dia akan mendapat tempat di sisi Rasulullah SAW. Jangan harap dia boleh menyangkakan dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Jadi oleh kerana itu, berjaga-jagalah kita, mudah-mudahan Allah berikan kita bahasa yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang baik-baik. Ya. Bila kita katakan baik-baik, ya, yaghfir lakum yuslih a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan memperbaiki amalan kita dan Allah akan hapuskan dosa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang baik akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk balasan bagi orang yang menjelek-jelek saudaranya yang tersandung dosa. Hadis ni kalau ikutkan hadis palsu, muka surat 239. Lepas tu dia bagikan syarah dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Tirmizi pada muka surat 240 tu hadis dhaif. Jadi kita tak baca lah, ya, kerana saya tengok tadi, saya tengok dalam rujukan saya, hadis ni hadis palsu dan juga yang belakang tu dhaif. Kita tinggalkan muka surat ni. Baik, kita terus ke muka surat 241. Muka surat 241. Kita lalu hadis yang sebelah ni kerana kedudukannya palsu dan syarah dia tu dhaif. Maka kita masuk hadis pada muka surat 241, hadis yang ke-74. Berdusta dalam gurauan. Ni orang kata prank ni. Ya, prank. Ya, menipu orang. Tidak dibenarkan dalam syarak. Kita tipu orang, nak buat orang gelak, tak boleh. Kita tipu kawan-kawan kita, menakut-nakutkan dia, semua tak boleh. Islam dia mempunyai akhlak yang tersendiri. Kerana perbuatan itu dikategorikan perbuatan yang diharamkan. Tak tahu tak apalah yang lepas. Tapi bila kita tahu, jangan. Kenapa? Ada yang boleh mati disebabkan prank yang dibuat. Ya, ada menyebabkan orang mukmin itu terasa sedih walaupun 1 second pun, ataupun terasa takut walaupun 1 second pun, ya, ia merupakan dosa. Ya, orang mukmin. Tapi orang kafir pun tak boleh buat juga dengan kedudukan mereka sebagai manusia. Baik, berdusta dalam gurauan, hadis yang ke-74 dari Ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakaknya, neneknya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, Wailul lilladhi yuhaddisu fayakdhibu liyadhaki bihil qaum, wailul lahu summa wailul lahu. Celakalah orang yang berbicara lalu dia menipu. Ya, dia berbicara dalam keadaan kedustaan untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia, kemudian celakalah dia. Ya. Jadi dalam hadis ni mengisyaratkan kepada kita bahawa satu peringatan daripada Rasulullah SAW bahawa berseloroh pun ada adab-adabnya. Ya, kita berseloroh pun ada adab-adabnya. Bukan main seloroh ikut suka hati kita nak seloroh apa-apa, ya.
yang saya menyaksikan apabila di tanah Arab tu dia nak seloroh, dia buat muka menakutkan tu, dia pakai, lepas tu dia sakat kawan dia. Subhanallah ya. Kawannya ada lemah jantung. Tak sampai 3 hari mati. Ya, disebabkan sakat-sakat menyakat jenis macam tu. Ya, tu prank lah tu. Ya, tak boleh. Anak-anak muda suka prank. Ya, kononnya nak menghiburkan, tak boleh. Dia ada batasan-batasan dia. Ya. Dan juga nak melawak, benda tak betul. Ya. Benda tak ada, tapi dia buat lawak, dia menipu. Buka. Oh, banyaknya makanan, buka, tak ada. Ya, ada kucing, misalan. Ya. Ataupun berat, bagi. Saja gelak, saja nak ketawa. Tak boleh rupanya. Dalam Islam ada adab-adabnya, akhlaknya. Baik. Apatah lagi untuk menggelakkan orang. Orang tengok orang tu jatuh disebabkan ya kena prank tu, orang semua gelak. Dia malu, dia aib tau. Tuan-tuan dan perempuan, orang gelak pada dia terasa dirinya aib. Ya, subhanallah. Kita tidak terasa kerana kita gelak, kita tak terasa kerana kita buat, tetapi orang yang kena tu terasa sangat-sangat ya, rasa bersalah. Jadi anak-anak kita perlu dididik supaya tidak melakukan perkara-perkara yang begitu. Surprise dalam bentuk tertentu kita katakan tak salah. Misalnya nak bagi hadiah apa, tiba-tiba bagi, tak sangka hadiah. Itu surprise, bukan prank, bukan tipu ya. Itu betul kita bagi, cuma kita tak merahsiakan apa yang kita nak bagi. Saya nak bagi hadiah besar kan ya, tengok-tengok besar lah sangat kan, tapi tak apa, memang dia nak bagi hadiah. Okay, ini prank, dia tak ada nak bagi hadiah, tapi dia tipu bagi hadiah. Tu prank, penipu. Jadi perkataan yang disebutkan wailun ini dalam istilah ini mengertikan satu perkataan yang tak baik, dan dalam setengah tafsir wailun ini adalah satu lembah neraka jahanam yang disebutkan wailul lil aqabi minan nar, wailul likulli humazatil lumazah, ataupun wailul lilladzi yuhdithu fayakdzibu liyudhikan bihil qauma wailul lahu thumma wailul lahu. Yang ini celakalah. Kandungan hadis pertama, hadis ini berisi ancaman yang sangat keras terhadap orang yang berbicara dengan dusta sebagai bahan gurauan untuk membuat pendengarnya tertawa. Ya. Ini di antara perkara yang kita lihat ramai ya, termasuklah ya pelakon-pelakon duk bercerita untuk berlawak untuk orang gelak semata-mata. Ya. Ini di antara akhlak yang tidak baik sebenarnya. Ya. Kedua, ada begitu banyak dalil akan haramnya dusta di antara firman Allah Ta'ala yang disebutkan dalam surah Qaf, surah Al-Isra. Apa dia? Dengan maksudnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ayat yang melarang kita mengikut tanpa bukti dan fakta. Ya, ayat yang mengatakan, ayat yang mengarahkan kita supaya mengikut dengan bukti dan fakta. Bukti, kalau agama, Al-Quran dan As-Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Okay. Kalau lain, bukti mengikut keadaan yang memerlukan. Misalnya, kita berada sekarang ini dalam isu COVID-19, okay, bukti, fakta dia, begitulah. Diriwayatkan, adalah Al-Quran dan surah Qaf pula, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya. Tidak ada pun ucapan kita melainkan 2 malaikat yang tulis Raqibun Atid ni menuliskan kejahatan dan kebaikan ucapan kita ni. Ya. Mereka mencatatkan walaupun sekali. Ya, di kalangan para tabi'in amat takut ya, sehingga nak melaungkan sakit, aduh pun takut, kerana dia akan ditulis di sisi Allah. Ya, subhanallah. Kalau jiwa yang begitu cukup dahsyat. Ya. Kita bukan aduh, mak oi sakit, mak oi kan. Keluar, mak keluar, semua keluar. Ya, bukan aduh aja, mak apa lagi yang boleh keluar. Ya. Nauzubillah min zalik. Inilah kelemahan kita. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam hadis dan juga Muslim dari Amr ibn As, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 4 sifat jika semuanya ada pada diri seorang, maka
bersangkutan munafik tulen. Di antaranya jika berbicara dia dusta. Rupanya di antara sifat munafik ini, ya, dia buat prank. Ya, itu sifat munafik untuk menggelakkan orang. Dia menipu untuk menggelakkan orang. Ya, di sini dikatakan begitu. Jika berbicara dia dusta. Jika buat sesuatu dia dusta, tetapi untuk ditergelak-gelakkan orang. Ya, kenapa orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW mereka menggelak-gelakkan, terutamanya di kalangan orang-orang mukmin yang miskin. Ya, nak bersedekah tu dia tergelak-gelak, mengenyit-ngenyit mata, mengejek-ngejek, ya. Itu bukan sifat sebagai seorang muslim. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, baginda bersabda, "Innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajulu la yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktab indallahi kadzaban." Sesungguhnya dusta itu akan membawa seseorang melakukan kemaksiatan, dan sesungguhnya kemaksiatan itu akan menjerumuskan ke dalam neraka, dan tidaklah seorang itu terus berdusta melainkan ia akan dicatatkan sebagai seorang pendusta di sisi Allah. Ya. Begitu sekali. Di mana dalam hadis ini mengisyaratkan dusta itu adalah tercela, ya. Kerana dusta itu membawa kepada kemaksiatan. Dusta bawa kepada maksiat, kepada kefujuran. Dan kejahatan itu, kemaksiatan itu membawa kepada neraka. Dan tidaklah seorang itu terus menerus dengan dusta sehingga dia dicatatkan sebagai pendusta. Dengan arti kata lain, kalau dia terus dusta, dia tercatat sebagai seorang ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tak boleh, walaupun dengan anak tak boleh, sehingga kan walaupun dengan binatang pun kalau ikut ulama hadis, ya, tidak boleh nak dustakan. Sehingga tidak diriwayatkan hadis-hadis di kalangan mereka disebabkan pendustaan yang dilakukan. Mereka tak riwayat pasal apabila, kalau tidak salah, Imam Bukhari pergi ke satu tempat untuk meriwayatkan hadis. Dia datang dari jauh, dia dengar orang ni ada meriwayat hadis daripada Rasulullah SAW. Dia nak pergi ke rumah perawi itu, dilihat perawi itu sedang nak menangkap binatang. Ya, menangkap binatang. Tak ingat saya binatang apa, tapi dia hulurkan, ya, makanan tu. Bila binatang tu datang dekat, terus dia tangkap, dia tak bagi makan. Kalau dia tangkap, dia bagi makan, tak apa. Ni dia tangkap, tak ikan. Rupanya dia hanya jadikan umpan, lalu dia dapat binatang tu tanpa memberi makanan. Maka dalam kaedah itu, ulama hadis tidak mengambil perawi yang buat begitu. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan. Perawi yang buat begitu pun tak diriwayatkan oleh hadis, hanya menipu binatang. Kita berapa banyak kita tipu binatang kita. Ya, bukan tipu binatang, anak tipu mak, ya, anak tipu ayah, ayah tipu anak ayah, ayah tipu ni isteri, ya, berbagai-bagai, isteri tipu suami. Itu kejadian pada masyarakat kita yang tidak ada perasaan warak dan takut dan takwa kepada Allah. Maka itulah perkara yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita ditulis sebagai seorang penipu, yakni di kalangan ahli neraka. Bismillah. Ketiga, An-Nawawi mengatakan, ketahuilah bahawa hukum asal berdusta adalah haram, namun tetap dibolehkan dalam beberapa kondisi yang sangat terbatas. Berarti menipu tu haram hukumnya secara mutlak. Menipu adalah haram, tidak boleh, ya. Tetapi ia dibenarkan dalam perkara-perkara yang tertentu sahaja. Okey. Jadi kita dah tahu dalam bab ini, menipu tidak boleh asalnya, tetapi boleh pada perkara-perkara yang tertentu. Mengumpat tidak boleh asalnya, tetapi dibenarkan dalam perkara-perkara tertentu. Berjalan secara sombong tidak dibenarkan, tetapi dibenarkan pada tempat-tempat tertentu. Berdengki tidak boleh, tetapi dibenarkan kepada dua perkara. Rupanya ada benda-benda yang dibenarkan. Benda ni amat penting.
supaya dapat membezakan antara hak dengan batil. Ya, pasal apa? Kita orang ni kadang-kadang guna tipu sunat. Betul ke tipu sunat tu? Apa istilah tipu sunat? Okey, di sini amat penting. Mari kita tengok di antara contoh yang dibagi. Setiap perkara terpuji yang dapat diraihkan tanpa harus berdusta, maka berdusta pada perkara seperti ini adalah haram. Namun jika tidak mungkin diraihkan kecuali dengan berdusta, maka meraihkannya dibolehkan berdusta. Ya, ini satu benda yang agak kena berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam kesilapan. Setiap perkara terpuji yang dapat diraihkan tanpa harus berdusta, maka berdusta pada perkara itu adalah diharamkan. Satu benda yang baik, yang terpuji, yang mesti kita dapat, boleh dapat tanpa berdusta. Maka kita kena buat cara tanpa berdusta. Tetapi apabila perkara itu tak boleh dapat melainkan terpaksa berdusta, sedangkan kita dah ikut prosedur supaya tidak berdusta, maka waktu itu ya terpaksa juga kita berdusta. Ya. Lepas tu yang kedua, jika perkara termasuk mubah atau tidak mungkin diraihkan kecuali dengan berbohong, maka hukumnya mubah. Ya. Jadi persoalan ni perlu dirincikan atau diperincikan dengan betul-betul. Dan ketiga, jika penukaran termasuk wajib, maka berdusta pada kondisi itu menjadi wajib. Contohnya, jika ada seorang Muslim yang meminta dirinya disembunyikan dari orang yang zalim, yang ingin membunuhnya atau merampas hartanya, maka wajib bagi orang Islam lain untuk menyembunyikannya dan tidak mengaku tahu tempatnya. Jika ditanya meskipun harus berbohong, yang lebih baik daripada kondisi ini bertauriyah, iaitu mengucapkan satu kata atau kalimah pengertiannya secara maksudnya berbeza dari yang dikendakinya. Dalil dalam Al-Bukhari, ya, berdalilkan dari Ummu Kalsum bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yamni khaira." Tidaklah termasuk orang yang berdusta yang mendamaikan antara manusia. Dia mengatakan kebaikan, menyampaikan berita yang baik-baik. Ni dia. Ya. Alangkah baiknya jika seorang yang suka mengadu domba namimah ni, dia ambil kaedah ini. Ya, mengadu domba tu melaga-lagakan, hukumnya haram. Masuk neraka, senang cerita dalam kubur dia azab dah. Ya. Tetapi alangkah baiknya jika dia ni kaki namimah yang suka melaga-lagakan orang, menyakit-nyakitkan orang, dia tukar kepada bentuk dia nak islahkan dua orang. Dia nak islahkan untuk memperbaiki hubungan dua orang. Dia dengar misalnya Mat ni kata si Fulan ni jahatnya apa semua, tapi dia jumpa, dia tahu benda ni hanya masalah teknikal. Lalu dia jumpa si Fulan ni, dia kata, Mat puji kamu, kamu ni orang baik kan. Lepas tu dia jumpa pada Mat ni, dia kata si Fulan dia sembang hal lenta, dia kata kamu ni orang yang baik. Ya. Jadi bila dikatakan begitu, ini boleh menyebabkan orang tu jadi lembut hati dia, yang boleh menyebabkan dia cenderung kepada kebaikan. Maka lama kelamaan kita pun boleh tipu bagi hadiah ini dari sefulan, yang ni pun dari sefulan, akhirnya dia boleh mendatangkan ukhuwah balik Islamiah. Ya, maka itu yang paling penting, ya, dalam bab-bab yang begini, mengeratkan ukhuwah Islamiah. Maka dibenarkan dalam tipu dalam bentuk ini. Dalam riwayat Muslim dari Ummu Kalsum berkata, walam asma' yurakhasu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu kadhibun illa fi thalathin, al-harbu wa islahu bainan nas wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul imra'ati zawjaha. Okay? Aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan rukhsah keringanan untuk berdusta kecuali pada 3 perkara, iaitu peperangan. Okey, al-harbu khud'ah. Ya, peperangan ini memang memerlukan penipuan. Kadang-kadang memerlukan taktik penipuan. Kerana
peperangan dia tak ada nak Allah aku maafkan kamu ke, tak ada. Peperangan berarti nyawa. Maka siapa yang pandai, yang menggunakan taktik, yang bijaksana, yang pandai merancang, maka dia akan berjaya. Ya, dengan kekuatan, dengan izin Allah. Ya, itu pasal kalau kita tengok peperangan seperti Ainul Jalut di antara Tatar dengan Saifuddin Qutuz yang bersama dengan Bibas, Bandar Khedari, ya, mereka membuat satu perancangan yang begitu menarik sekali. Ya, tipu daya mereka dalam peperangan yang menyebabkan sebelum ini tentera Tatar tak pernah kalah. Tetapi disebabkan perancangan yang begitu, ya, akhirnya tentera Tatar kalah. Ya, dalam sejarah umat Islam yang pertama. Kalah di bawah Saifuddin Qutuz, ya, asalnya seorang hamba, dan Bibas Bandar Khedari seorang hamba, ya, tetapi Allah berikan kebaikan kepada mereka dan mereka dapat memerintah dan menghalau tentera Tatar. Maka peperangan itu ada khud'ah. Itu tak menjadi masalah, penipuan dalam peperangan. Yang pernah berlaku pada perang Khandaq. Ya, peperangan Khandaq, seorang lelaki itu, ya, Rasulullah benarkan dia untuk menipu. Bahkan mengutuk Rasulullah pun benar pada waktu itu. Dibenarkan. Ya. Pasal apa? Yahudi telah mengkhianati dalam peperangan Khandaq, mengkhianati orang Islam. Okey, kemudian yang kedua, menyelesaikan, mendamaikan orang-orang yang bersengketa, yang seperti mana yang kita katakan itu, ya, tadi pelajaran tadi, bahawa orang yang bersengketa kita damaikan. Yang ketiga, orang dan seorang suami merayu isterinya atau seorang isteri merayu suaminya. Ya, seorang isteri ataupun seorang suami yang berbicara kepada ialah suami bicara kepada isterinya dengan ucapan-ucapan, ialah anti cantik macam bulan purnama, kan? Hanya taklah mana, ya. Isteri pun kata suami handsome macam punggung kuali pula. Ya, maksudnya dia memuji tapi hakikatnya tidak sebenarnya. Itu semata-mata antara pasangan suami dan isteri dalam konteks yang terkawal, supaya jangan seorang suami menipu, dia dah main, dia nak tipu isteri dia dengan berbagai-bagai. Itu tak boleh. Ya, abang pergi mana? Kan, dia pergi buat maksiat, dia kata pergi masjid. Tak boleh. Ya, dia ada batas-batas yang perlu dijaga. Dia supaya tidak menggunakan kalimah tipu itu sesuka hati. Ya, jadi begitu juga dalam bab isteri. Ya, bila tengok suami dia ada temperature dia begitu begini dan dia menjagakan suasana untuk kebaikan anak isteri-isteri dia, anak-anak dia, ya, yang menyebabkan dia terpaksa menjaga adab-adab ataupun berkaitan dengan mak bapak dia, ya, dengan tabiat-tabiat, itu semua kena kepandaian, ya, kepandaian. Dia bukan menipu dari sudut untuk mencelakakan, tetapi untuk kebaikan. Itu tak apa, ya. Itu semua kena ada terperincinya. Jangan main, ya. Kalau nanti ada yang guna, ustaz kata boleh pula isteri tipu suami. Baik-baik. Nanti pergi ke lain pula. Pergi mana? Yayasan Taklim. Ya ke? Rupanya pergi mall. Ya. Pergi mana shopping komplek lain tu. Ya, itu tak kenalah. Itu bukan tipu yang disunatkan, tetapi tipu berdosa tu. Ya. Suami ingat baguslah pergi Yayasan Taklim, alhamdulillah. Ya, rajin bini aku. Ya. Pergi kejap ayah, pergi kejap bang, lepas tu pergilah mall. Tak apalah. Ya. Cakaplah betul-betul. Suami takkan marahlah. Ya. Baik. Jadi ini di antara perkara-perkara yang dibicarakan, dan kita tahu dalam bab ini kata ayat qadiyat tidak ada perbezaan pendapat tentang dibolehkan berdusta pada 3 kondisi ini. Maksudnya dalam bab berdusta dalam 3 kondisi perkara ini dibenarkan. Ya, dibenarkan. Begitu juga Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta, para nabi tak pernah berdusta, ya. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta, dan dia berdusta pada 3 perkara yang ianya dibenarkan. Ya, apa yang didustakan apabila disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kaumnya telah menangkapnya sewaktu melihat berhala itu dipecahkan melain yang berhala besar tu. Ya.
Maka dia bertanya, siapa yang menjatuhkan, memecahkannya? Dia kata yang paling besar itulah. Ya, yang paling besar tu adakah dituju pada tu atau dituju pada dirinya? Ya, itu satu. Dan kedua, apabila dikatakan, wahai Ibrahim, jom keluar untuk pergi berpesta, ya, pada hari perayaan tu yang disebutkan dalam Al-Quran, wa qala inni saqim, aku sakit. Dia tak sakit, tapi apa yang sakit? Hati dia sakit. Betul tu, hati dia sakit. Ya, itu dinamakan dalam bab ini bertauriah. Ya, dimasukkan sakit tu, orang ingat dia sakit tubuh badan, tetapi dia sakit bukan pada sakit tubuh badan, hati dia sakit. Itu tauriah tu. Dan yang ketiga, apabila mereka melalui kawasan yang dikatakan raja di kawasan itu suka kepada isteri orang. Dia suka pada isteri orang. Kalau dia dengar isteri orang, terus dia rampat. Ya, dia tak tunggu dah. Jadi waktu mereka ditahan, lalu Ibrahim mengatakan, wahai Sarah, jikalah raja itu bertanya siapa kamu, katakan kamu adalah ukhti, adik saudaraku. Ya, bukan isteri, jangan sebut isteri. Kamu adalah saudaraku. Ya. Dan tidak ada saudara di dalam dunia ini di atas saudara iman melainkan kamu. Saudara iman maksudnya bukan saudara adik-beradik. Maksudnya bukan adik-beradik. Ni adik-beradik iman, adik seiman. Jadi pendustaan itu dikategorikan dusta yang dibenarkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dalam bentuk-bentuk yang begini, dan kita minta Allah jagakan diri kita supaya tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat dan orang yang tidak baik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini dapat kita amalkan dengan sebaik yang mungkin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.